مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih kita pada pagi ini sekali lagi bersama-sama dalam tazkirah yang dibawakan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ramai-ramai umat manusia Allah Ta'ala kurniakan kita keberkatan pada waktu pagi ini. So, satu nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala pilih hanya pada orang-orang yang tertentu sahaja. Jadi syukur pada Allah kerana di kalangan ramai-ramai umat manusia itu Allah Ta'ala pilih kita untuk bersama-sama pada pagi ini. Saya tahu yang menonton tak semestinya waktu live. Kadang-kadang kemudian daripada itu, kadang pukul 10 pagi, kadang 2 petang, kadang 10 malam baru nak tengok. Tak ada masalah. Tapi doakanlah mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan pada waktu pagi seperti mana yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh hari ini adalah hari ini pada dah sampai kepada tarikh 9 Rabiul Awal. Kan? Hari ini hari Isnin 9 Rabiul Awal. Allah, untungnya kita dapat berada dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mana Nabi SAW dilahirkan dan akhirnya dibangkitkan, diutuskan menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi rahmat untuk kita semua. Satu nikmat yang patut kita gembirakan sebab Allah SWT sebut rahmatin minallahi
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian maka bergembiralah. Demikian lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. So kita gembira dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Taala antara yang besar adalah bila Allah Taala utuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bulan yang gembira ni, bulan Rabiul Awal, bulan yang gembira, pagi Isnin pula, pagi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan Isnin kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin tahun gajah. Semua kita tahu perkara itu dari kecil lagi kita dah belajar. Maka kita mengharapkan sebenar-benarnya keberkatan daripada hari ini, hari Isnin, pada bulan ini, bulan Rabiul Awal. Keberkatan itu yang kita cari sebenar-benarnya. Kan barakah maksudnya adalah ziyadatul khair. Kita pernah sebutkan dalam siri-siri sebelum daripada ini, ziyadatul khair iaitu kebaikan yang bertambah, yang berkembang, yang bercambah, yang berterusan. Itu maksud barakah. Kebaikan yang berkembang, yang bercambah, yang berterusan, itulah dia barakah. Betul, saya tahu kalau kita tanyalah kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni, berkat tu apa dia? Kan ramai orang boleh doakan keberkatan seseorang. Dan dia kata moga Allah berkati kamu. Dan dalam lagu Maher Zain pun nyanyi barakallahu lakuma, kan berdasarkan kepada hadis, doa untuk pengantin, moga Allah berkati kalian berdua. Kan kawan kita punya birthday hari ni, ada seorang yang saya wish, pagi-pagi lagi saya dah wish birthday dia, saya tulis moga Allah berkati kamu, kan. So bila perkataan berkat itu kita gunakan, dan kita selalu sebenarnya guna perkataan berkat ni, kadang-kadang kalau ditanyalah, saya sebut tadi, kalau ditanya kepada semua apa makna berkat tu, mungkin ada pelbagai jawapan. Kalau saya tanya di dalam kuliah, di masjid, di surau kan, kadang ada 10 jawapan yang berbeza, kadang lebih lagi daripada itu. Lain-lain orang punya penafsiran apa maksud barakah ataupun apa makna keberkatan. Rupa-rupanya kita pun kadang-kadang tak berapa faham perkataan yang kita doakan, perkataan yang kita sebutkan. Kita tahulah berkat tu baik, tapi berkat tu bukan sekadar baik, tapi berkat itu adalah kebaikan tu biar berterusan, biar berkembang, biar bercambah. Kan macam kalau kita katakan hari ini hari Isnin memang hari yang baik. Pada waktu pagi yang dikatakan Nabi SAW mendoakan keberkatan pada waktu pagi. Waktu pagi memang waktu yang baik. Tetapi yang kita nak kepada kebaikan itu adalah kebaikan yang berkat. Maksudnya kebaikan yang bersambung, yang bercambah, yang berkembang, yang berterusan sampai ke waktu petang, sampai ke waktu malam, sampai ke esok harinya. Kan? Maknanya kebaikan itu bukan stop pada waktu pagi itu saja. Tengah hari dah tak baik dah. Petang dah tak baik dah. Allah, kita tak nak macam tu. Kita nak keberkatan, kebaikan itu kebaikan yang bersambung-sambung. Kebaikan yang berkembang-kembang. Dan kerja-kerja kita pada waktu pagi, kerja yang berkat, maksudnya kerja-kerja yang menatijahkan hasil yang sangat baik. Hasil kan, maknanya dia berterusan itu sebab hasil kan, dia pergi kepada end product. Dia bukan hanya semata-mata waktu mula-mula tu saja baik. Dan juga bukan kebaikan itu waktu kita buat kerja tu, kerja kita tu tergantung lepas tu. Kerja kita tu terberhenti lepas tu. Tak, kita nak kerja kita tu berterusan dan kerja kita tu pula menatijahkan hasil yang terbaik. So kita perlukan keberkatan. Berkat pada pengantin. Bila kita kata kita doakan keberkatan pada pengantin, bukan sahaja kebaikan pada hari perkahwinan mereka saja. Hari perkahwinan mereka memang baik. Kan? Sebab nikah itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi sebut, in an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Jadi nikah tu sendiri adalah satu benda yang baik. Tetapi kita tak nak baik itu hanya terhenti pada majlis akad nikah saja. Kita nak kebaikan itu berterusan, berkembang, bercambah sampai ke akhir hayat mereka berdua. So itu pasal kita doakan keberkatan untuk pengantin. Maka macam tu juga dengan tajuk kita pada hari ini, keberkatan ilmu. So apa yang dimaksudkan dengan keberkatan ilmu dan bagaimana kita nak ukur ilmu yang kita dapat berkat ataupun tidak? Kita perhatikan kepada satu kayu ukur yang mudah. Ilmu kita tu, kita dapat kebaikan pada waktu ilmu tu kita dapat sahaja ataupun dia boleh berkembang. Dia boleh berterusan. Dia boleh bercambah. Okay, saya ambil takrifan yang mudah kan. Kita sebut berkat adalah kebaikan yang berkembang, berterusan.
hadir majlis ilmu ada satu benda yang baik. Semua kita tahu benda tu baik. Tak ada orang yang kata benda tu tak baik. Siapa yang sedang menonton sekarang ni di Facebook, di insya-Allah nanti di YouTube kan, boleh tengok di YouTube insya-Allah, YouTube Dewan Dakwah, pakat-pakat subscribe channel Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara ya. Bila kita tengok apa namanya ni video ni, semua orang kata benda baik insya-Allah kan. Baiklah kau pagi-pagi dengan majlis ilmu. Pagi-pagi kau dengar kuliah kan, pagi-pagi kau dengar tazkirah. Bagusnya. Semua orang akan kata benda ni baik. Tak ada orang kata benda tu tak baik. Datang majlis ilmu semua kata baik. Kita pergi kuliah kat masjid, kat surau, kita pergi kuliah kat universiti. Bagusnya kau, rajinnya kau. Kan? Kita akan dikatakan baik. Kan? Bahkan bukan sahaja dikatakan oleh manusia baik, malaikat pula naungi kita kan. Malaikat menebarkan sayap para malaikat, disebutkan dalam hadis, kerana apa malaikat menebarkan sayap kepada orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu? Kerana ridam bima yasna. Dia rida dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Rida. Maksudnya, malaikat pun suka. Baik ni bukan saja pada pandangan manusia, bahkan pada pandangan malaikat yang suci. Malaikat yang suci tu, malaikat yang tak ada kepentingan pun pada kita. Malaikat boleh redha dengan perbuatan orang yang mencari ilmu. Jadi maknanya benda ni memang disepakati baik. Kan? Syaitan pun cemburu. Dan kita tak payah cerita pahala-pahala mengerjakan apa menuntut ilmu dan sebagainya, semua kita tahu. Okey. So maknanya bila kita tahu semua perkara tu dan kita tahu bahawasanya benda ni benda yang baik, dan benda ni memang benda yang bagus, semua sepakat benda ni. Tapi kita juga tak nak baik itu hanya terhenti dalam majlis ilmu saja. Kalau kita dengar tazkirah ni selama setengah jam, kita tak nak baik itu cuma setengah jam. Kalau kita pergi kuliah di masjid, kita tak nak baik itu di masjid saja. Kalau kita belajar di bangku universiti contohnya, kita tak nak baik itu di atas bangku universiti ataupun dalam bilik kelas tu saja. Kita tak nak baik itu kat situ saja. Sebab memang baik, confirm dah baik. Baik itu memang satu benda yang kita dah sepakat. Tapi baik tu setakat mana? Adakah semata dia akan terhenti apabila kita habis menonton? Contohnya tazkirah kita ni pukul 8 habis macam tu je. Tiap-tiap pagi Dewan Dakwah ada tazkirah. Boleh pakat-pakat follow, pakat like, pakat share dan sebagainya. Subscribe kan, kalau kat YouTube, kat Facebook ni kita boleh share tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi ada tazkirah. Jangan lupa untuk tonton. Kan? Jadi bila kita tengok tu memang benda baik. Alhamdulillah baik. Sampailah pukul 8 pagi baik. Tapi lepas pukul 8 tu baik lagi tak agaknya? 8 suku, 8.30. Jauh lagi daripada tu petang nanti. Jauh lagi daripada tu esok lusa. Jauh lagi daripada tu minggu depan, tahun depan. Agaknya macam mana? Kalaulah kebaikan itu hanya semata-mata sampai pagi ni saja, sampai pukul 8 saja, rugi tak? Tak rugi. Hadir majlis ilmu ni memang takkan rugi. Sebab kita dah sebut tadi, malaikat pun naungi dan sebagainya, Allah ampunkan dosa. So, memang tak rugi. InsyaAllah tak rugi. Tapi, kurang untung. Untungnya kurang. Untung hanya sekadar setengah jam. Kita nak untung yang berterusan sampai esok lusa, sampai minggu depan, sampai tahun depan. Kan? Jadi, macam mana kita nak dapatkan untung yang sepanjang-panjang tu? Ini yang dipanggil sebagai berkat. Kan? Maknanya, ilmu itu baiknya hanya bukan semata-mata pada waktu kita mendapat ilmu tu, tetapi ilmu itu berterusan baiknya dengan kita dapat amalkan. Kita dapat sebarkan. Kita dapat ajak orang untuk mengamalkan. So, dia prosesnya berterusan. Maka itulah kayu ukur ilmu kita tu berkat ataupun tidak. So, sekarang kita refresh balik. Ilmu yang kita dapat mungkin dah banyak. Saya rasa sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni, ya Allah, banyak dah ilmu dapat. Kan? Belajar tiap-tiap hari. Macam-macam benda kita belajar. So, Alhamdulillah, kita dah belajar macam-macam. Tapi sekarang ni kita tanya pada diri kita. Kita check balik, kita kira balik. Berapa persen daripada ilmu yang aku belajar, aku dapat amalkan ataupun aku dapat sebarkan? Ataupun ada tak aku ajak untuk orang hadir bersama-sama? Kan? Tu pentingnya share tu sebenarnya. Sebab kita nak mengajak kan. Okay. So sekarang ni,
Kalau kita perhatikan perkara ni, kita boleh renung balik dan kita boleh muhasabah diri kita. Berkat ke ilmu aku selama ni? Ilmu yang aku belajar ni berkat ke tak? Macam banyak juga benda aku belajar, aku tak amal-amal lagi. Yang ini tak amal lagi, yang ni tak amal lagi, yang ni tak amal lagi. Fikir balik amalan-amalan seharian kan, daripada bangun tidur sampailah tidur balik. Banyak lagi ni aku tak buat lagi ni. Ini aku tak buat lagi, ini aku tak buat lagi, ini aku tak buat lagi. Patutnya aku nak baca bacaan tertentu, aku tak baca pun. Surah tertentu aku tak baca pun. Patutnya aku pergi belajar Quran, dah dengar dah ustaz kata bagus belajar Quran, baca Quran dan sebagainya, aku tak pergi belajar lagi. Aku tak buat ni lagi, aku tak buat tu lagi dan sebagainya. Macam-macam lah kan. Jadi kenapa? Timbul pula persoalannya. Kenapa pula tak berkat? Kan? Tadi kita sebut, okeylah, kita dapat kayu ukur keberkatan. So kayu ukur tu dah clear. Kan dia punya garis panduan, ataupun kita boleh kata okey, kita boleh nampak lah dia punya meter dia tu. Meter dia kita dah nampak, okey, ilmu aku berkat ataupun tidak. Walaupun berkat ni dia tak boleh diukur dengan keputusan peperiksaan contohnya. Itu bukan berkat ataupun tidak kan. Sebab keputusan peperiksaan pun dia masih lagi bentuk one off kan. Lulus, gagal, dah A, B, C, D, macam tu je. So kita bukan itu yang kita nak nilai. Dia bukan boleh diukur atas kertas. Tapi kita ukur dengan amalan kita sendiri. Maknanya ke depan. Bukan saja ketika kita menuntut. Bukan saja kita faham apa yang kita tuntut. Sebab faham apa yang kita belajar, dia mungkin dia masih lagi berada di ruang sini. Tapi yang kita nak adalah di sini. Yang kita sebutkan sebagai al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang melakukan maksiat. Cuba kita perhatikan bila Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, Allah SWT bagi satu garis panduan untuk Allah Ta'ala ajar ilmu. Allah Ta'ala sebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah dalam surah Al-Baqarah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajar kalian. Allah yang akan ajar kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Perkataan takwa, buat segala perkara yang baik, tinggal perkara yang dilarang. Allah akan ajar. Dan maksud ajar dekat sini tentu sekali bukan hanya semata-mata dekat sini. Sebab kalau dekat sini, kan, ni handphone kita mungkin, laptop kita mungkin, yang kita sedang tengok sekarang. Perkara-perkara ni jauh lagi banyak information. Sebab yang dekat sini ni dipanggil information, bukan ilmu. Ni sekadar information. So kalau sekadar nak dapatkan information memang mudah. Tak susah lagi zaman kita sekarang, zaman yang mana maklumat di hujung jari. Kan? Memang betul-betul di hujung jari. Senang sangat-sangat nak dapat maklumat. Okey. So maklumat, kita bukan cerita tentang maklumat semata-mata. Kita nak ilmu. Ilmu yang menyinari hati kita. So, ilmu yang menyinari hati kita ni, bila dia menyinari hati maksudnya apa? Kan Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang kita semua biasa dengar, kan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahawasanya inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad seseorang daripada kamu ada seketul daging, yang mana apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila buruk dia, maka buruklah seluruh jasad. Jadi inilah yang dipanggil sebagai qalb, jantung ataupun hati kita panggil. Jadi sekarang ni maksudnya, bila ilmu tu dia betul-betul bersinar ke dalam hati, maka ketika itulah terzahirlah kebaikan ilmu itu pada perbuatan kita. Barulah kita dapat mengamalkan ilmu tersebut. Tadi kita sebut hadir majlis ilmu. Majlis ilmu tu memang baik. Tapi adakah ilmu itu menyinari dalam hati kita? Yang ini yang masalah paling besar sekali biasanya. Sampai Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang sangat-sangat hebat, ketika mudanya telah menjadi rujukan dalam ilmu-ilmu agama. Ketika mana beliau berusia 20-an hingga 30-an, ketika itu manusia daripada segenap penduduk dunia
datang ke Baghdad untuk belajar dengan beliau, ni Imam Al-Ghazali. Sampailah satu tahap beliau hilang. Beliau lari meninggalkan segala kemasyhuran dan beliau lari meninggalkan segala pujian manusia. Orang semua belajar daripada beliau, tapi beliau tinggalkan semua tu. Beliau pergi mencari diri beliau. Apa kata beliau berkenaan dengan proses ini? Beliau kata, talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Apa maksud dia? Kami menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka ilmu itu enggan. Perhatikan perkataan ni. Ilmu itu enggan, melainkan ia kerana Allah. Maksudnya ia dituntut kerana Allah. Ilmu tu yang enggan. Dia tak nak. Tak nak apa maksudnya kat situ? Bukannya Imam Ghazali tidak alim. Alim. Beliau sangat banyak ilmu. Kan? Sampai seluruh pelosok dunia datang belajar dengan dia, takkan tak banyak ilmu lagi. Sangat banyak ilmu. Kan? Tetapi beliau kata apa? Fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Ilmu tu enggan, dia kata. Maksud ilmu tu enggan, maksudnya enggan menyinari hati. Menyinari hati. Ilmu tu enggan masuk dalam hati. Kan? Dia masih lagi ada dalam ruang lingkup akal fikiran. Itu semata-mata. So, kalau kita belajar betul-betul perkara ni ataupun kita renung betul-betul benda ni, kalaulah Imam Al-Ghazali pun boleh cakap macam tu, agaknya macam mana kita? Maka bagaimana ilmu itu enggan menyinari. So, ilmu yang enggan menyinari, maksudnya ilmu tu tidak sampai ke dalam hati dan tidaklah terzahir dengan perbuatan kita. Dekat situlah tanda berkat ataupun tidak ilmu yang kita belajar. Maka salah satu daripada faktor utama untuk mendapat keberkatan ilmu adalah dengan niat yang betul. Dengan sebab yang betul. Kenapa aku belajar? Kenapa aku tengok live pagi-pagi begini? Kenapa aku hadir dalam majlis-majlis ilmu di masjid, di surau, di rumah dan sebagainya? Kenapa? Selalu tanya benda ni. Soalan kenapa tu, soalan yang dipanggil sebagai big why kan. Persoalan kenapa yang paling besar sekali. Itu benda paling penting sekali untuk kita cek kita nak dapat keberkatan ataupun tidak dalam sesuatu. Kalau kita kata kita punya tujuan masih lagi samar-samar, maka kita risau keberkatan itu pula yang kita tak dapat. Tapi kalau kita punya tujuan itu bersih, jelas, maka mudahlah untuk kita mendapat keberkatan. Itu sebablah Imam Al-Ghazali waktu permulaan kitab beliau, kitab Bidayatul Hidayah, beliau fokuskan kepada niat menuntut ilmu. Kau punya tujuan apa dia? Kau cek betul-betul tujuan kau. Cek tujuan kau. Sebab apa dia kata? Bila tujuan kau salah, kau belajar, kau jadi orang alim, kau jadi alim yang jahat. Kau jadi ulama yang jahat. Ulama yang su'. Tapi kalau kau belajar betul-betul untuk mencari hidayah Allah, mencari petunjuk daripada Allah, betul. Orang macam kau lah yang akan mendalami lagi ilmu tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali bila fokuskan kepada perkara ni, kita nampakkan betapa niat itu sangat-sangat penting dalam mendapatkan keberkatan ilmu. Dan keberkatan ilmu ni banyak lagi untuk kita ceritakan bagaimana untuk mendapat keberkatan. Niat tu salah satu sahaja. Sebenarnya ada banyak lagi sebab-sebab yang boleh menjemput keberkatan dalam ilmu kita, untuk mencari keberkatan ilmu kita supaya ilmu kita itu berkembang, berterusan, bercambah dan sebagainya. Jadi akhir sekali jangan lupa untuk sekali lagi saya nak sebut tadi, like, follow page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, boleh pakai share tiap-tiap pagi ada kuliah masya-Allah. Lepas tu jangan lupa subscribe YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan juga jangan lupa boleh hulurkan sumbangan kepada akaun yang tertera, akaun Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Mudah-mudahan sumbangan kita itu adalah salah satu daripada sumbangan untuk menyuburkan dan mengembangkan lagi dunia dakwah, mengembangkan lagi dakwah Islamiah di seluruh muka bumi ini. Mudah-mudahan itu juga salah satu daripada tanda keberkatannya harta kita, iaitu apabila harta kita dapat dikembangkan pahalanya
seluruh pelosok alam. Kan? Itu tanda keberkatan pada harta pula. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan pada ilmu, keberkatan pada harta. Sumbanglah walaupun kecil, RM10 pun tak apa, kan? Dapat sumbang lagi besar, lagi bagus, kan? Mudah-mudahan lagi dibalas banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita pada waktu pagi ni, berkati ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita manfaat dengan apa yang Allah telah ajarkan kepada kita dan terus-menerus memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك